Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam mawaddah. Yang berbahagia Puan Anis Aisyah binti Abdullah, Pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak. Yang berusaha Dr. Nur Azzah binti Ahmad Safran, Pasukan Task Force KPPB IPG, dan sidang hadirin hadirat sekalian. Saya Dr. Nur Mazidah binti Mahmud bersama rakan Encik Muhammad Zuraini bin Mashroom dan Dr. Irma Martini binti Mat Yasim dari Pusat Kecemerlangan Pedagogi Bahasa Arab IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi ingin menyampaikan dan berkongsi DLO Digital Learning Object dalam Kurikulum Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB semester 2 tahun 2021. Subjek yang dipilih adalah Bambi 2082R, Pentafsiran Bahasa Arab Sekolah Rendah, iaitu Takwimul Lughatil Arabiyyah fil Marhalatil Ibtidaiyah. Dalam DLO yang dibangunkan, saya akan fokuskan kepada beberapa perkara. Fokus utama adalah awalan, menerangkan langkah-langkah merungkai standard. Sanian, menyatakan bahagian penerapan elemen KPPB dalam DLO yang dihasilkan. Salisan, menyatakan alat digital yang digunakan. Warabian, memaparkan site DLO yang telah dibangunkan. Okey, sekarang kita lihat kepada langkah-langkah merungkai standard. Ini adalah template perancangan PDPC KMR bagi mata pelajaran Pentafsiran Bahasa Arab Sekolah Rendah. Okey, di sini terdapat beberapa peringkat. Peringkat yang pertama adalah hasil yang diharapkan. Di sini terdapat hasil pembelajaran iaitu merungkai. Ada 3 hasil pembelajaran. Dan temanya adalah pembinaan instrumen dan pelaksanaan dalam PDP. The big idea adalah pentafsiran menjana kemanjadian murid berkualiti. Manakala peringkat yang kedua iaitu bukti pentafsiran, terdapat beberapa bukti pentafsiran, dan peringkat ketiga adalah pelan pembelajaran merangkai berdasarkan tugasan yang dipilih. Lihat apakah penerapan elemen KPPB yang terdapat dalam DLO. Awalan, model pembelajaran murid. Sanian, model reka bentuk pembelajaran. Wasalisan, 6C. Warabian, 3R. Wakhamisan, 3E. Dan kita lihat model pembelajaran murid. Di sini terdapat 3. Yang pertama, belajar cara belajar. Sanian, perhubungan. Wasalisan, aspirasi. Dalam belajar cara belajar, pelajar dapat mengakses bahan dan membina bahan serta memaknai hasil di aplikasi, Classgeek dan Google Drive. Pelajar juga dapat membuat refleksi dan dimaknai dalam Jamboard. Manakala dalam perhubungan, mereka dapat menjalankan aktiviti secara berkumpulan, kolaborasi dan membentuk hubungan inter dan intrapersonal. Dalam aspirasi, mereka percaya kepada kemampuan sendiri dan terlibat secara langsung dalam semua aktiviti yang dirancang. Manakala model reka bentuk pembelajaran atau Learning Design LD, terdapat 4. LD1, rakan pembelajaran. LD2, persekitaran pembelajaran. LD3, memanfaatkan kemudahan digital. LD4 adalah amalan pedagogi. LD1, rakan pembelajaran, kami bekalkan video, iaitu video ini adalah sebagai pendorong pembelajaran pelajar untuk memahami isi kandungan pelajaran secara berkumpulan. Manakala persekitaran pembelajaran, bahan pembelajaran, contoh soalan disediakan untuk diteroka dan diakses oleh pelajar bagi memacu pembelajaran yang bermakna. Memanfaatkan kemudahan digital, itu manfaatkan digital daripada contoh borang tadi, ia mendorong pelajar mengakses teknologi digital untuk mencipta pengetahuan baharu.
Manakala amalan pedagogi di sini memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk menghasilkan borang pentaksiran dan membuat refleksi. Dan kita lihat kepada kompetensi pembelajaran bermakna 6C. C1 adalah syakhsiyah, iaitu belajar, cara belajar. Kita galakkan pelajar belajar secara kendiri. C2 kewarganegaraan. C3 kolaboratif, kolaboratif, iaitu secara berkumpulan, komunikasi dan kreativiti. Dan C6 adalah pemikiran kritis. Pelajar dapat menghasilkan borang pentaksiran secara kreatif dan kritis. Komponen 3R, R1 rigor, R2 relevance, R3 adalah relationship. Jadi kita fokus kepada R2 relevance. Itu dalam meneroka maklumat, iaitu pelajar dapat meneroka pelbagai jenis item pentaksiran melalui medium digital dan disesuaikan, iaitu relevan dengan latar belakang dan tahap pelajar. Manakala dalam 3E, E1 engagement, E3 extension. Dalam E1 kita galakkan pelajar mengakses bahan digital secara kendiri dan boleh merubah tingkah laku. Manakala dalam E3, pelajar dapat membina item pentaksiran melalui medium digital. Dan kita lihat apakah peralatan digital yang digunakan. Jadi di antara peralatan yang digunakan adalah Classgeek, Google Drive, Google Slide, Google Sheet, Google Doc, Jamboard, YouTube. Ini adalah alat-alat digital yang digunakan. Okey, sekarang kita lihat kepada site DLO yang dibangunkan oleh jabatan kami, iaitu Pusat Kecemerlangan Pedagogi Bahasa Arab. Fokus kami adalah bagi subjek Bambi 2082R, iaitu Takwimul Lughatil Arabiyyah fil Marhalatil Ibtidaiyah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Ma huwa takwim? Apa itu pentaksiran? Okey. Site DLO yang dibangunkan ini ada beberapa menu utama, iaitu awalan al-muqaddimah, iaitu pendahuluan. Sanian taulidul afkar, pencetus idea. Salisan istikshaf al-maklumat, meneroka maklumat. Wa rabi'an al-khulasah, iaitu rumusan. Wa khamisan ad-dirasatul haliyah, kajian kes. Wa sadisan at-takyim, penilaian. Dan wa akhiran al-mulahazatut zatiyah, iaitu refleksi. Okey. Baik. Idghat huna. Fil muqaddimah. Dalam muqaddimah, huna kita bekalkan tentang maklumat khusus bagi subjek Takwimul Lughatil Arabiyyah fil Marhalatil Ibtidaiyah. Dan di sini juga ada sinopsis kursus. Jadi kita gunakan bil lughatil arabiyyah wa bil lughatil malayuwiyyah. Ada dua bahasa. Bil lughatil arabiyyah ay huna turakkizu hazil maddah an at-takwim fi ta'lim al-lughatil arabiyyah lil marhalatil ibtidaiyah wa hiya tashtamilu ala at-ta'rif wal ahammiyah wal ahdaf min amalat at-takwim. Okey. Teruskan lagi, kita ada hasil pembelajaran CLO. Terdapat 3 hasil pembelajaran di sini. Itu menerangkan, antaranya adalah menerangkan konsep pentaksiran dalam pendidikan bahasa Arab, membina instrumen pentaksiran bahasa Arab berdasarkan JSU, dan juga menganalisis jenis-jenis item pentaksiran. Dan di sini kita fokuskan kepada CLO yang kedua, maka terhasillah objektif pembelajaran, di mana pelajar dapat menyatakan kepentingan pentaksiran bahasa Arab
berdasarkan JSU, penggunaan item dalam pembinaan instrumen dan menghasilkan borang pentaksiran berdasarkan 4 kemahiran berbahasa, iaitu al-maharatul lughawiyah al-arba' ala wahya maharatul istima' wal kalam wal qira'ah wal kitabah. Okey. Seterusnya kita lihat fi tawlidil afkar, pencetus idea. Langkah yang pertama adalah sila baca nota dalam slide yang dibekalkan. Okey, mutaassifah. Sorry. Okey, ini slide yang dibekalkan. Okey. Ini adalah bersama pakar dari Tunis. Okey. Langkah yang kedua adalah sila tonton video dan cari maklumat serta catatkan item pentaksiran dan aras taksonomi belum di aplikasi kelas KIK. Okey, dan di sini adalah aras taksonomi belum, di mana ada at-tadhakkur, al-fahmu, at-tatbiq, at-tahlil, at-takwim wal ibtikar. Dan ini adalah kelas KIK. Seterusnya kita pergi ke istiksyaf al-maklumat, meneroka maklumat. Langkah yang pertama adalah pelajar dapat mempelajari. Okay. Pelajar dapat mempelajari jenis-jenis item pentaksiran. Okey. Kita bekalkan maklumat-maklumat ini. Langkah yang kedua, meneroka contoh-contoh soalan berkaitan kemahiran berbahasa yang sesuai berdasarkan aras taksonomi belum. Okey, juga catatan di kelas KIK. Langkah yang ketiga adalah contoh borang pentaksiran. Okey, ini di antara contoh-contoh borang pentaksiran. Sebagai contoh. Okey. Okey, kita teruskan lagi ke al-khulasah, kepada al-khulasah, iaitu rumusan. Okey. Pelajar dikehendaki membuat rumusan tentang topik pembelajaran di aplikasi kelas KIK, di mana fokusnya adalah sebagaimana yang saya telah sebut sebentar tadi, iaitu listening, al-istima', speaking, al-kalam, reading, al-qira'ah, writing adalah al-kitabah. Kelas KIK. Dan seterusnya ad-dirasatul haliyah, kajian kes. Arahan di sini adalah pelajar dikehendaki membuat kajian kes berdasarkan atau berkaitan pentaksiran bahasa Arab di sekolah rendah. Mereka perlu membuat kajian yang di sekolah mereka lah. Sila muat naik kajian kes di folder Google Drive yang disediakan. Itu link di sini. Dan ini kita bekalkan juga contoh-contoh untuk membantu mereka dalam membuat kajian kes. Okey, ini adalah borang maklumat kajian kes. Okey. Okey. Dan kita lihat seterusnya adalah at-taqyim, penilaian. Pelajar dikehendaki menghasilkan borang pentaksiran digital, kemahiran berbahasa Arab menggunakan aplikasi dalam talian dan memuat naik di Google Doc yang disediakan. Okey. Ini pelajar akan masukkan di sini. Baik. Seterusnya. Okey. Al-mulahazatu zatiyah, refleksi. Refleksi di sini, pelajar diminta membuat refleksi hasil pembelajaran di aplikasi Jamboard. Okey. Dan saya kira setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini dalam DLO yang telah kami bangunkan. Semoga mendapat manfaat daripada pembentangan ini, dan saya mohon maaf andai tersilap, terkasar bahasa, dan apa yang baik itu adalah daripada Allah SWT, dan apa yang kurang itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya mengucapkan syukran jazilan dan aktafi bihadzal qadr. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.